Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, so malam ni kita sambung kertas trial place. Okey, kertas trial place. Soalan 9 dengan soalan 10. Alright. So, cikgu harap awak ada kertas soalan dekat tangan sekarang. Kalau yang tak ada tu cepat ambil. Okay, sebab cikgu tak ada soalan tu dalam bentuk soft copy. So, awak kena refer soalan awak sendirilah. Alright. Okay, so kita terus soalan yang ke-9. Sekejap sebelum tu. Izni, awak recording ke tak recording? Record. Okay, very good. Nanti Okay, cikgu kena so cut tau. soalan... Ha? Yang kat depan-depan tadi pun record. So nanti cikgu kena cut. Oh, banyaknya kerja. Okay, terima kasih Izni. Okay, soalan 9A. Okay, semua dah ready ke belum? Dah. Sudah. Okay, very good. Okay, so soalan 9A. Okay, tengok soalan 9A. Soalan 9A soalan yang senang dan mudah sebab kita dah banyak kali dah jumpa soalan macam ni. Soalan ni dia berkaitan dengan rate of reaction. Okay, so dia bagi dua set eksperimen. Eksperimen satu dia guna excess powder dengan tindak balas dengan asid Z. Okay, metal Y dengan asid Z. Dia tak bagi tahu metal apa, dia tak bagi tahu asid apa. Okay, masa tindak balas selama 10 second. Eksperimen yang kedua dia menggunakan metal Y juga tapi dalam bentuk granulated. Granulated ni maksudnya ketulan lah. Asid sama, asid Z, kepekatan sama, volume sama. Masa yang diambil selama 20 second. Okay, so masa ni dia ambil untuk collect sebanyak 30 cm3 hydrogen gas. Okay, so yang pertama, name one example of metal Y and one example of acid Z. Okay, so kejap cikgu nak share screen. Okay, semua nampak screen tak? Okay. Nampak. Nampak. Okay, right. So soalan 9, name any metal, okay, dengan syarat metal tu dia mesti atas daripada Cu. Okay, Z pun awak boleh name any acid. Okay, acid apa-apa tak kisah, sama ada acid strong acid boleh, weak acid pun boleh. Metal pilihlah apa-apa metal yang berada pada atas U. Okay, tetapi kalau awak tengok skema, okay, dia suruh reject metal sodium ataupun potassium. Okay, kenapa? Sebab sodium dengan potassium ni dua metal yang kurang reaktif. Walaupun dia duduk atas tapi dia tak reaktif sangat. So awak ambil lah metal-metal yang reaktif. Contohnya magnesium, zinc, aluminium. Okay, kenapa metal yang bawah copper tak boleh? Contoh, awak ambil asid HCl. Okay, metal awak guna copper. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab copper dia lagi less electropositive daripada hydrogen. So dia tak boleh nak displace hydrogen sebab dia lagi bawah daripada hydrogen. So yang bawah Cu ialah Ag dan juga apa lagi? Argentum. Okay, so Cu dengan Ag tak boleh lah. So selain daripada Cu dengan Ag dan selain daripada sodium potassium boleh diterima. Okay, asid pula boleh guna apa-apa asid. Okay, termasuklah weak acid. Contoh weak acid apa? Ethanoic acid, methanoic acid. Okay, tapi cikgu cadang awak gunalah asid yang strong. Kenapa? Sebab kalau awak guna asid yang strong, awak dah familiar dengan dia punya formula. Kalau misal kata awak ambil ethanoic acid, tiba-tiba pum awak blank. Allah, ethanoic acid ni apa formula dia? So awak tulis formula yang salah, so dia jadi salah. Okay, sebab soalan seterusnya dia suruh awak bina write a balanced chemical equation. So jangan susahkan diri, selamatkan diri sendiri, gunalah asid yang awak biasa guna. HCl awak biasa guna. Nitric acid, HNO3 pun biasa guna. Sulfuric acid pun biasa guna. Okay, so elakkanlah guna weak acid. Boleh nak guna weak acid, tapi kalau awak pro,
Yes, awak boleh guna. Okay, so soalan seterusnya, write balance chemical equation. So markah kat situ 4, pembahagian markah dia metal Y 1, acid Z 1, awak tulis balance, awak tulis chemical equation, lepas tu awak balancekan equation tu, so kat situ dapat 2. So total 4 lah. Okay, so kalau awak tengok jawapan macam ni lah. Yang ni tak ada masalah kot. Cikgu rasa semua okey lah kot. Nak tulis equation dengan balance, rasa semua tak ada masalah kot. Okay, alright. Ni jawapan, contoh jawapan So awak ikut yang acid awak guna, ikut metal awak pakai. Okay, so seterusnya soalan 2, A2, okay, muka surat 21, muka surat sebelah. Average rate of reaction for eksperimen 1 and eksperimen 2. Okay, so senang sahaja. Volume dia collect sebanyak 30, bahagikan dengan masa yang dia collect 30 tu lah. So eksperimen 1, 30 bagi 10 dapat 3. Yang 2, 30 bagi 20 dapat 1.5. Unit jangan lupa. Okay, centimeter cube per second. Ya. Dia memang kena 3.0 lah. Kejap tengok skema. Skema tak cakap, so boleh saja. Kalau tulis 3 je pun boleh. Dengan syarat ada unit lah. 1/T boleh? 1/T tak boleh. 1/T tak boleh sebab dia dah bagi kuantiti produk. Kalau reaction tu dia tak bagi kuantiti produk, dia cuma bagi masa tindak balas tu untuk habis selama 30 second. Ataupun 10 second contoh. So baru awak bahagi 1/T. Yang ini dia dah bagi tahu dia collect sebanyak 30 cm3. So itu kuantiti produk dia. Itu perubahan produk dia daripada kosong dia collect 30. So perubahan dia 30. So bahagi dengan masa yang dia collect 30 tu bagi 10 dengan bahagi 20. So 1/T tak boleh. Okay. Okay, so seterusnya soalan 3. Ya. Sama nak masuk. Allah. Sekejap. Baik lamanya. Okay. Salman dah masuk? Okay, kita sambung soalan A3. Okay, soalan A3. Compare rate of reaction between eksperimen 1 dan eksperimen 2 by using collision theory. Allah, yang ini pun dah banyak kali dah kita jumpa. Okay. So yang ini dia main faktor size lah. Satu dia pakai powder, satu lagi dia pakai granulated. So poin-poin apa yang kena ada? Yang pertama, awak comparekan dulu. Rate of reaction in eksperimen 1 is higher than eksperimen 2. Okay, so you compare dulu. Okay, ataupun nak compare last kali pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu barulah terang explain guna collision theory. So kalau soalan dia suruh compare and explain, awak ambil satu point, buat dalam satu ayat, awak compare, awak cakap satu benda, comparekan dengan lagi satu. Okay. So kalau awak tengok skema, dia kata point yang kedua ni dia nak cakap pasal size. Okay, dia nak cakap pasal size. So dia comparekan eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okay. So dia kata size of metal Y in eksperimen 1 is smaller than eksperimen 2. Okay, kalau awak tulis the size of metal Y in eksperimen 1 is small, awak tak comparekan dengan eksperimen yang kedua. So awak tak dapat markah kat situ. Okay, so soalan dia compare and explain. So awak compare dan juga terang. Okay, so sekarang awak compare dari segi size. Ni penerangan awak lah ni, termasuk dalam penerangan. Ataupun awak boleh cakap pasal TSA, Total Surface Area pun boleh cakap. Okay, so total surface area of metal Y in experiment 1 is larger than experiment 2. Okay, lagi satu yang cikgu nak highlight ialah terms. Okay, kalau size jangan guna terms higher ataupun lower, tak sesuai. Terms yang sesuai untuk size small ataupun bigger ataupun larger. Okay, lepas tu size sudah cakap, TSA pun dah cakap, lepas tu teruslah masuk kepada form.
Okay. So terus masuk for frequency of collision between. Okay, this one pun dah dah banyak kali lah peringat. Particles. Okay, particles tolong betul. So between apa dengan apa tu kena betul. So macam mana nak tahu between apa dengan apa, kita buat ionic equation. Okay, so kalau kejap. So, kalau kita guna HCl, kita ambil jawapan skema tadi. Tambah Mg, kita dapat MgCl2 tambah H2. Okay. So, nak buat ionic equation nak boleh potong je lah. H tak boleh potong. Okay. Cl boleh, Mg tak boleh. Okay. So, yang tinggal H plus tambah Mg. Kita dapat Mg2 plus tambah H2. Okay. So, dia pelanggaran antara hydrogen ion dan juga magnesium atom. Okay, tapi dalam skema dia tak gunakan perkataan magnesium, dia tak gunakan metal yang dia ganti, dia guna metal Y pun boleh, tak ada masalah. Awak nak ganti pun boleh, tak ada masalah. Okay, right. So and atoms of Y ataupun magnesium atoms ataupun ikutlah metal apa yang awak pakai is higher than eksperimen 2. Kena compare terus. Okay, lepas cakap for, last kali cakap for A. Okay, last kali cakap pasal rate of reaction. Tapi rate of reaction awak dah cakap kat atas. Okay, nak cakap kat bawah boleh, nak cakap kat atas sekali pun boleh, tak ada masalah. Okay, lagi satu frequency of collision. Okay, kalau point untuk FOC, awak tulis between apa dengan apa, tetapi dekat FOEC, awak tak tulis between apa dengan apa. Kat situ kita terima. Kita terima. Ataupun awak tulis dekat FOEC tu, awak tulis between particle saja. Awak tak mention specific particle apa pun boleh diterima. Sebab dengan syarat awak dah mention dekat point FOC. Okay, alright. Lepas tu soalan B, describe experiment how the factors temperature or presence of catalyst affecting rate of reaction. Okay, yang ni pun mudah sahaja. Kita tengok skema teruslah. Okay, so kalau awak kena ingat kalau temperature, kalau eksperimen yang melibatkan temperature dan juga catalyst. Okay, eksperimen yang melibatkan, bising lah banyak untuk ni. Okay, eksperimen yang melibatkan temperature dan juga catalyst ataupun catalyst. Okay. Eksperimen kita guna sodium thiosulfate. Okay, Na2S2O7. Sodium thiosulfate. So kalau sodium thiosulfate dia tak ada benda lain, dia mesti satu je. Kita masuk dalam conical flask. Lepas tu kita letak atas filter paper yang ada tanda pangkah. Okay. Lepas tu kita tengok berapa lama tanda pangkah tu nak hilang dari kita punya pandangan. So kita tengok daripada atas. Okay. Kalau eksperimen melibatkan apa lagi? Concentration. Concentration ataupun size. Okay. Kalau size, kalau disuruh plan eksperimen berkaitan dengan faktor size, jangan susah-susah awak ambil je tindak balas antara asid dengan metal. Macam soalan sebelum ni, senang. Kalau concentration pun sama je, ambil asid dengan metal. Cuma awak tukar je concentration asid tu. Kalau size, awak tukar je size metal tersebut. Okay, tapi kalau asid dengan metal, apa yang awak nak tengok, apa produk awak nak tengok, mestilah gas. Sebab asid dengan metal dia akan menghasilkan hydrogen gas. So kita measure volume hydrogen gas. Okay, kita measure volume hydrogen gas. Okay, kalau temperature dengan catalyst, kita guna sodium thiosulfate. Yang kita tengok ialah pembentukan precipitate. Okay, pembentukan precipitate, pembentukan sulfur. So sodium thiosulfate, okay, kita masuk dalam conical flask ni, kita tambahkan dengan asid. So asid apa-apa tak kisah. So sodium thiosulfate react dengan asid, dia akan menghasilkan sulfur. So sulfur ni kita punya precipitate.
So sulfur ni yang akan tutup tanda pangkah daripada kita punya pandangan. Okay, lepas tu kita record lah berapa masa. Okay, so kalau temperature awak ubah je lah suhu, jangan ubah suhu asid, awak ubah suhu sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate ni dalam bentuk solution. Kalau catalyst, awak nak main faktor catalyst, awak maintain temperature, cuma awak top up saja catalyst. Satu set tak ada catalyst, satu lagi set ada catalyst. Okay, alright. So kat sini dia tak suruh buat dua-dua, dia suruh buat salah satu. Sama ada awak nak main temperature ataupun awak nak main dengan catalyst. Okay, so cikgu tunjuk dua-dua. Okay, untuk yang buat temperature, pertama kali samalah. First, sodium thiosulfate kita sukat dulu, sukat. Okay, lepas tu barulah kita pour masuk dalam conical flask. Okay, awak jangan tiba-tiba terus masuk dalam conical flask. So dia tak ada sukat, tak ada apa, terus masuk dalam conical flask. So awak kena buat detail sikit. So yang pertama, measure volume dan juga concentration wajib ada. Okay, volume ikut awak, concentration pun ikut awak. Okay, nak selamat volume awak gunalah 20, 10 boleh kan? 10 tak boleh, 10 sikit sangat. So 20 lah, 20, 25 okey, 50 pun okey, tak masalah. Concentration maintain je 0.1. Tak payah. Yo, Hello. apa ni? Baik. Kacau. Oh, Betul lah. Korang kena respon, korang tak je cakap seorang-seorang. Okey, kita sambung temperature. Sampai mana dah tadi? sampai nombor Tak ada. Tak ada. tiga, Okey, kejap. 24. Kejap Okey, kejap cikgu nak betulkan sikit tadi. Okey, kalau eksperimen yang melibatkan faktor kan, dia main faktor 4 tu lah, size, concentration, apa lagi? Catalyst dengan apa lagi? Size, catalyst, temperature. Okey, 4 tu lah. Okey, so kalau dia suruh plan eksperimen yang melibatkan catalyst ataupun size ataupun concentration. Okey, kita guna tindak balas antara asid dengan metal. Okey, okey tak ni? Korang dengar tak? Ya. Dengar. Oh, okey. Risau cakap seorang. Okey, so kalau faktor catalyst, size dengan concentration, guna tindak balas antara asid dengan metal. Okey, macam mana dia punya setup eksperimen? Setup eksperimen dia ada conical flask macam biasalah. Dalam ni letak asid. Okey, lepas tu sambung dengan delivery tube. Okey, kita collect hydrogen gas sebab asid dengan metal dapat hydrogen gas. Okey. So kalau awak guna faktor catalyst, so senang je lah, asid tambah metal tambah catalyst. Satu set ada catalyst, satu set tak ada catalyst. Kalau main dengan faktor concentration, ubah Dia terleft. tak ada pun nama dia. Okey dah, sekejap. Okey. So kalau faktor size. Okey, faktor size awak ubah je lah size metal. Satu guna powder, satu guna granule. Kalau faktor concentration awak ubahlah kepekatan asid. Okey, makin lama makin naikkan kepekatan asid tersebut. Okey, kalau eksperimen yang melibatkan faktor temperature. Okey, temperature. Okey, eksperimen dia kita guna sodium thiosulfate. Na2S2O7. Okey. So sodium thiosulfate mudah aja, sama je, kita masuk dalam conical flask. Okey. So dalam ni sodium thiosulfate tambah dengan asid. Okey, asid sebenarnya sulfuric acid. Lepas tu kita letak atas kertas yang ada tanda pangkah. Okey. So lepas tu kita record lah masa dia, berapa lama pangkah tu nak hilang daripada kita punya pandangan. Okey.
Adakah awak masih mendengar? You. Ya. Okey. Enggak tu. Risau duk cakap seorang-seorang. Okey, kita back to the temperature punya procedure. Okey. So mula-mula measure sodium thiosulfate, concentration dan juga volume. Okey, volume terpulang nak ambil berapa? 50 boleh, 100 pun boleh, maksimum 100 lah, jangan banyak. Kepekatan ambil je 0.1. Measure, lepas tu pour dalam conical flask. Point 1 dengan point 2 boleh gabung terus. Measure and then terus pour into conical flask. Boleh. Lepas tu yang ketiga, record initial temperature. Sebab awak nak ubah temperature sodium thiosulfate. So, yang mula-mula ni ialah temperature yang pertama. Okay, so awak kena record temperature. Okay, lepas tu, lepas dari record temperature, letak atas conical flask tu, letak atas kertas putih yang ada tanda pangkah. Okey, jangan tambah asid lagi. Okey, jangan tambah asid lagi. Lepas tu, step yang kelima, sukat asid. Asid apa-apa boleh, asid air boleh, sulfurik boleh, tak kisah. Sukat asid jangan banyak. Asid 5 saja. Memang eksperimen ni pakai 5 je. Lepas tu kepekatan ambil 0.1. Measure and then pour quickly. Okey, so yang ini cikgu dah highlight dah tadi yang cikgu duk terang sorang-sorang tu. Quickly kena ada. Perkataan quickly kena ada. Okay. So awak pour acid tu cepat-cepat. Kalau awak tak guna quickly, maksudnya awak pour tu macam dia mengalir tu lambat. Okay. So awak kena cepat-cepat. Kalau boleh bagi kosong cepat. Acid tu bagi masuk semua dalam conical flask tu secepat yang boleh. Okay. Quickly. Lepas tu lepas dah acid tu semua dah transfer masuk dalam conical flask tu, start stopwatch. Immediately start stopwatch. So a stopwatch is start immediately. Okay, immediately kena start stopwatch. Lepas tu swirl sikit, swirl sambil swirl tu kita tengoklah daripada atas. Okay, tengok daripada atas and then kita ambil berapakah lama masa untuk X tu hilang daripada kita punya pandangan. Step yang terakhir ialah step repetition. Okay, so awak repeat balik. Okay, tapi menggunakan temperature yang berbeza. Okay, soalan minum ulang 3 kali. So naikkanlah 35, 40, 45. Okay, nak lebih pun boleh, tak masalah. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan buat sampai 10. Jangan buat sampai 15. Maksimum 5 minimum. Okay, cukup tu. Gram tu bersamaan dengan banyak jugalah spatula. Tak dalam conical flask dah elok dah. Burette. Set up burette. Okay. Awak dah pernah buat kan? Isi air, lepas tu terbalikkan dia. Lepas tu bagi dia ada apa? Bagi dia water level tu kita adjust sampai 50. Okay. Lepas tu barulah kita tambah zinc yang kita dah timbang tadi masuk dalam conical flask yang ada asid. Okay, step yang kelima. Step yang keenam, immediately kita tutup conical flask and then kita sambungkan dengan delivery tube kepada burette. Okay. Tapi dalam makmal selalunya kita punya penutup tu dia dah memang sambungkan siap-siap. Okay, dia dah memang sambungkan siap-siap dengan delivery tube. So awak tutup, awak masukkan je tube tu masuk dalam basin, cucuk masuk dalam burette. Okay. Tapi dalam prosedur awak kena mention tutup dan juga connect. Awak kena mention connect tu. Walaupun dalam eksperimen betul kita dah sambungkan siap-siap. Tapi dalam prosedur awak kena mention connect. Okay. Lepas tu start stopwatch. 8 shake. 9 record volume setiap 30 second. And then step yang ke-10, step yang terakhir, kita repeat tapi kita tambah catalyst. Okay, dekat sini beware. Okay, beware. Kenapa beware?
beware dengan penggunaan catalyst. Okay, jangan memandai-mandai guna catalyst. Jangan suka hati letak catalyst. Okay, setiap tidak balas, catalyst dia dah spesifik. So, tidak balas antara acid dengan metal, catalyst dia copper to sulfate. Jangan letak benda lain. Okay, sebab tu cikgu cakap bila eksperimen melibatkan catalyst, awak ingat je tidak balas antara acid dengan metal. Guna je tidak balas tu. Okay, catalyst dia mesti copper to sulfate. Jangan letak benda lain. Tiba-tiba jawab, jangan letak copper. Jadi lain. Catalyst dia mesti betul dan spesifik. Okay, copper to sulfate. Dan copper to sulfate ni dia dalam keadaan solution, dia bukan powder. Okay, copper to sulfate solution sebagai catalyst. Okay. Setakat tu ada soalan? Ada soalan setakat tu? Tak ada. Okey, kita sambung soalan 10. Okey. So soalan 10 senang saja, dia pasal cleansing action antara deterjen dan juga soap. Okey. So kita ingat balik konsep dia, kalau soap dia efektif dalam hard water ke soft water? Water. Okey, kalau soap, soap dia efektif dalam soft water. Kalau deterjen, dia efektif dalam soft water dan juga Dan hard water. hard water. Very good. Okay. So kalau soap kita guna dalam hard water. Okay, soap kita guna dalam hard water. Dia tak efektif. Kenapa tak efektif? Dia akan menghasilkan scum. Okay, dia akan menghasilkan scum. Tapi kalau deterjen kita guna dalam hard water, dia tak akan menghasilkan scum. Okay, ini tak tengok soalan lagi. Tengok konsep dulu. Okay, so macam mana boleh terjadinya scum? Magnesium dengan Okay, kalsium. dalam contoh kita guna soap soap kita guna hard water. Okay, dalam hard water dia ada dua ion yang yang banyak. Satu Ca+ kalsium dan juga magnesium. Dia betul Okay. tu. So dalam hard water ada kalsium dan juga magnesium. So kalsium dengan magnesium ni dia boleh apa? Dia boleh react dengan soap dan akan menghasilkan scum. Okay. Tapi awak kena ingat soap dia ada dua bahagian. Satu cation. Okay. Satu anion. Okay. So Ca2+ dengan Mg2+ dia akan react dengan bahagian anion soap. Okay, dia akan react dengan bahagian anion soap untuk menghasilkan scum. Okay, boleh? Boleh. Okay. Lepas tu kita tengok juga macam mana proses nak menghasilkan soap. Dalam kita ulang kaji terus. So nama proses untuk menghasilkan soap apa? Saponification. Very good. Saponification. Okay, saponification tidak balas apa dengan apa? Saponification. Lupa dah tu. Saponification. Tahu tidak balas apa dengan apa. Acid. Fatty acid. Fatty acids. Tak. Bukan. Alkali. Ester Yes, and alkali alkali. dengan apa? Ester. Ester. Very good. Pandai hijau. Yes. Ester. Ester and alkali. Dan Carboxylic acid. juga Ester and alkali. bukan. Dan juga alkali lah nak. Alkali. Okay. So banyak lupa dah ni. Okay. Ester. Macam mana nak menghasilkan ester? Dia mesti ada alkohol dan juga carboxylic acid. Okay. So untuk menghasilkan soap, alkohol yang kita pakai satu sahaja, tak ada alkohol lain, iaitu Glycerol. glycerol. Glycerol ada 3C. 3C. Okay, ada 3 OH. Okay. So yang ni semua H lah. H. Okay, so ni glycerol. React dengan carboxylic acid. Okay. So kalau carboxylic acid
Carboxylic acid yang kita guna untuk menghasilkan sup, kita tak boleh pakai asid yang biasa, ethanoic acid, butanoic acid, tak. Dia guna asid daripada lemak babi pula dah. Lemak haiwan ataupun lemak haiwan ataupun lemak tumbuhan. Okey. So kalau nak menghasilkan minyak masak tu kan, minyak masak tu kita guna dalam kelapa sawit tu nama asid dia ialah Palmitate. Palmitate. palmitic. Palmitate. Palmitic acid. So palmitic acid, yes. Macam mana struktur palmitic? C double bond O OH. Okey, carboxylic acid. Lepas tu belakang ni dia punya alkyl group. Karbon banyak lah. Kalau palmitic dia ada 17C, hidrogen ada 35. 35. Okey. So inilah palmitic acid dengan glycerol. So react dua ni, apa yang jadi? Asid dia akan hilang OH ke H? OH. Asid akan hilang H. Ha? Asid akan hilang H kan? Ni. H. Are you sure? Yes, I'm sure. H. Oh. H. Biar betul ni. Cek balik. Asid. Carboxylic acid hilang apa? H hilang ke H. ataupun OH? OH. Betul? Betul. OH. Okey, betul lah tu. Carboxylic acid hilang OH. Glycerol, alkohol hilang H. Okey, so palmitic ni dia mesti ada 3 lah. Okey, sebab glycerol ada 3 OH, so kita guna 3 palmitic. Okey. Alright. So lepas react macam mana struktur dia? Yang ni hilang. Yang ni pun hilang. Betul tak? Betul. So dia gabunglah sini. Okey. Lepas tu atas ni ada lagi benda yang sama yang ni. Bawah pun ada lagi benda yang ni. Okey. So inilah ester dia. Ester. Nama ester dia apa? Glyceryl palmitate. Yes, very good. Alkohol dia glycerol. So glyceryl. Okay, glyceryl. Kalau guna palmitic acid, glyceryl palmitate. Okay. Alright, so glyceryl palmitate react dengan NaO, barulah kita dapat sup. Okay, soalan seterusnya, apakah nama sup yang terhasil? Sodium palmitate. Glyceryl palmitate dengan NaO, nama sup yang terhasil ialah Sodium. NaO sodium. Yes, sodium palmitate. Dan Sodium juga Glycerol. Okay, dia jadi balik glycerol. Dia ambil Okay. OH. Okay. So dalam soal ni yang cikgu nak tunjuk Glycerol. dalam sup dia akan react dengan palmitate. Dia tak akan react dengan sodium. Sebab kalsium dengan magnesium cation. So dia akan react dengan anion sup. Okay. So kalau magnesium react dengan palmitate, dia dapat apa? Magnesium palmitate. Kalsium dengan palmitate dapat kalsium palmitate. So dapatlah skam. Palmitate. Okay, terjadilah skam. Okay. Kenapa penting anion? Kenapa anion penting? Kenapa anion penting? Kenapa anion sangat diperlukan dalam cleansing agent? Kenapa? Nak tarik. Dia Yes, hidrofilik. very good. Pandai dah Imun. Okay, katakan ni grease. Macam mana saja grease lah. Betul dah. Okay. So sodium palmitate ni satu ada cation, satu ada anion. Okay.
Istilah lain dia ialah hydrophilic dengan hydrophobic. Phobik. Okay, so yang mana hydrophilic, yang mana hydrophobic? Yang Alkil. hydrophilic. Palmitate ni alkil kan, dia C ada 17C kan. So dia ialah hydrophilic. Hydrophobic. Dia akan masuk di dalam grease. Ni bahagian hydrophobic. Dia takut air, so dia duduk dalam grease. Dia phobic. Dia phobia dengan water. Okay, so yang keluar yang kepala dia ni ialah Sodium. Sodium. bukan sodium lah Kak weh. Hydrophobic. Hydrophilic. Memanglah hydrophilic. Yes, yang kepala ni hydrophilic. Okay. Tapi apa benda? Kepala tu apa benda kepala tu? Carboxylic ion. Yes, pandainya Hafiz. Okay, awak tengok sini. Kejap. Susahlah nak lukis. Awak tengok modul lah, senang. Kan senang tengok modul. Ada modul tak? Ada. Tengah tengok. Okay, very good. Okay, sekejap. Cikgu nak lukis structure soap. Ni ester. Okay, ester. Lihat dengan naon. Betul. Okay, kita dapat soap. Okay, macam mana nak Okay, so structure soap macam mana? Structure soap, palmitate, C, double bond O, C17H35, Na. Okay, so ini sodium, yang ini palmitate. Okay, yang ada bahagian hydrophilic dengan hydrophobic ialah bahagian anion. Okay, so yang panjang yang ada banyak C ni, yang ini ialah bahagian hydrophobic. Okay, dia takut air, so dia akan masuk dalam grease. Yang bahagian ni, ini ialah bahagian hydrophilic, dia suka air. Okay, dia suka air. So yang dalam lukisan tadi, mana lukisan aku? Hilang. Dalam lukisan ni tadi. Okay, so yang panjang yang ekor ni ialah bahagian yang tadi tu, yang banyak C tu. Yang kepala ni ialah bahagian COO. This one bahagian ni. Ni bahagian COO ni, C double bond OO. Okay, so sebab tu anion penting. Sebab dia lah yang akan masuk dalam grease. So kalau anion dia pergi react dengan magnesium dan juga kalsium daripada hard water, so grease tu tak boleh lah nak tertanggal sebab tak ada ion yang nak tanggalkan dia. Okay, macam tu. Okay, alright, skema, tengok skema. Okay, mana soalan tadi? Ya, saya. Mira nak masuk. Mira. Kejap ya Mira. Mira. Aduh. Inilah akhir miraku. Inilah. Oi, siapa kentut tu? Okay. Tengok soalan. Baru nak tengok soalan. Gila. Compare and explain effectiveness cleansing agent. Action. X dengan Y to remove oily stain. Okay, so inilah point dia. Okay, tadi yang prosedur tu awak sempat salin tak? Tak sempat kan? Tak apa, nanti cikgu share lah dalam grup skema ni. Okay, so point yang pertama awak beritahu lah yang mana lagi efektif. So yang lagi efektif mestilah mestilah Y sebab kesan minyak tu hilang. So Y lagi efektif daripada X. Point yang pertama. Yang kedua, ini soalan sama, compare dengan explain. Soalan jenis compare and explain ni macam cikgu cakap lah, awak ambil satu point, terang pasal satu benda, terang satu makhluk ni, lepas tu comparekan dengan makhluk satu lagi. Macam tu. So point yang kedua berkenaan dengan scam.
Okay, berkenaan dengan scum. So cleaning agent Y ialah detergent. So dia tidak membentuk scum di dalam hard water. Okay, lepas tu yang X pula, cleaning agent X membentuk scum dalam hard water dan tidak boleh menghilangkan kesan minyak. Okay. Lepas tu yang last sekali awak kena ceritalah macam mana scum tu terbentuk. Sebab calcium ion and magnesium ion dalam hard water react dengan cleaning agent X. Okay, yang ini yang cikgu nak highlight. Tak nampak you. Tak ada Pokemon. Cikgu Tak lupa nampak share ni. screen. Dah, cikgu lupa share screen. Saya ingat saya seorang. Ayo, pergi check mata. Nampak? Betul tak nampak? Seorang ni pun. Okay, so cleaning mula-mula compare dulu. Y lagi efektif daripada X. More effective than X. Okay, lepas tu yang kedua, point yang kedua ialah berkenaan dengan point scum. Okay, scum. Yang ni soalan sama. Soalan berkaitan dengan apa? Compare and explain kan? Compare and explain. So awak ambil satu point. So point dia ialah scum. So awak terang satu, awak terang pasal cleaning agent Y, comparekan terus dengan cleaning agent X. Macam tu nak jawab soalan macam ni. Okay, cleaning agent Y membentuk scum dalam hard water. So dia tidak boleh menghilangkan kotoran. Tetapi tidak membentuk scum. Okay. Cleaning agent X membentuk scum dalam hard water dan tidak boleh menghilangkan minyak. Apa benda aku cakap ni? Lepas tu point yang seterusnya, macam mana scum boleh terbentuk. Okay, sebab calcium ion dengan magnesium ion react dengan cleaning agent X. Okay, yang ini, buat ditukar colour. This one, awak gantikan dengan react with an ion of cleaning agent X. Tengah tak? Enggak. Hak mana? Ni, this one. React dengan an ion cleaning agent X. Cleaning agent X ni soap. React dengan an ion of cleaning agent X. Okay, dia react dengan an ion. Dia bukan react dengan soap tu. Soap kan ada dua kan? Cation dengan an ion. Yang cikgu dah terang tadi lah. Bahagian an ion ada dua pula. Satu hydrophilic, satu hydrophobic. This one. So ni soap. Ni soap kita ni soap. Okay. So cation, an ion. Okay, an ion ada dua. Hydrophilic dengan hydrophobic dengan hydrophilic. So Ca2 dengan magnesium 2+ daripada hard water tu dia akan react dengan an ion. Okay, dia akan react dengan an ion. Okay, tambah sikit kat dalam skema. Okay, next soalan. Soalan apa ni? Alloy. Okay, soalan alloy. Okay, soalan alloy. Okay, ni jawapan dia. Soalan alloy pun banyak kali dah kita buat. Okay, so yang pertama suggest alloy P dan juga alloy Q. Okay, nak suggest alloy awak kena tengok betul-betul. Soalan dia bagi atom X. Alloy P ada atom X. Alloy P Q pun ada atom X. Yang beza dia ialah Y dengan Z. So awak kena cari dua alloy yang dia ada atom yang sama. Boleh faham tak? Okay, so dua alloy yang ada atom yang sama, bronze dan juga brass. Bronze dan juga brass. Okay, apakah atom yang ada dalam bronze? Bronze ada apa? Bronze. Bronze, Copper. copper dan tin. Very good. Bronze, copper dan tin. Kalau brass, copper dan juga zinc. Very good. Copper dan juga record buat nota. Copper, zinc, brass. Copper, apa lagi satu tadi? Copper, tin, bronze. Okay, copper, tin, bronze. Copper, zinc, brass. Okay, so kat situ dia share copper. Dua-dua ada copper. Okay, so awak tak boleh memandai-mandai mencadangkan alloy. Duralumin.
pewter. Salah. Tak boleh. Sebab dia tak share atom yang sama. Okay, ataupun awak terbalikkan pun boleh. Tak ada masalah. Okay, sebab gambar kalau awak tengok gambar lebih kurang. Gambar sama. Yang beza dia label atom tu. Okay. Suggest PQ 2 markah kat situ. Okay, lepas tu by using either alloy P or alloy Q explain term hardness. Yang ini pun banyak kali dah cikgu cakap poin-poin yang kena ada. This one lah. Tak percaya kan? Cuba tengok. Ni lah poin dia. Okay, yang pertama apa dia? Apa poin yang pertama? Explain term of hardness. Compare dulu, very good. So alloy, kalau ambil P, P lah. Kalau ambil Q, Q lah. Harder daripada, lagi keras daripada copper ataupun pure metal. Okay, macam mana awak nak tahu pure metal dia? How you know? Macam mana awak nak tahu pure metal? Tengok yang pada sama? bilangan atom. So kalau awak tengok alloy P, atom X lagi banyak daripada Y. So atom X tu ialah dia punya pure metal. Copper. Atom yang asal, which is copper. Okay. So lagi keras. Kenapa lagi keras? Sebab yang pertama ada different size. Okay, lepas tu dia akan stannum. Stannum ni tin Stannum ni tin, SN. SN. Okay, so dia ada different size. Okay, so stannum dengan zinc ni istilah dia ialah foreign atom. Okay, atom asing, atom yang datang. Elok-elok copper tiba-tiba pok datang dia. Okay, so dia akan mengganggu susunan copper yang cantik tu, yang tersusun dengan cantik, disrupt the orderly arrangement of atom copper. So bila dia dah kacau susunan tu, menyebabkan dia susah untuk slide. Okay, so bila susah untuk slide, apa ni? Tak ada. Okay, bila susah untuk slide, dia jadi keras lah. Okay, lepas tu ataupun awak boleh tambah force. When we apply force, bila kita apply force, layer of atoms tu harder to slide. Boleh juga. Okay. Lepas tu, kalau yang pure metal, kenapa dia lagi lembut daripada alloy? Sebab dia punya pure metal tu boleh slide easily sebab tak ada foreign atom. Okay? Okay. Cepat Salin. Dah. So kat sini ada 4 poin. Penerangan ada 4. Cadang alloy ada 2. Okay, tapi yang last tu mesti ramai tak tulis. Layer of copper atom slide one another because contain. Yang ni mesti ramai yang tak tulis. Sebab awak ada cakap pasal alloy tapi awak tak cakap pasal pure metal. Kenapa pure metal tu lagi lembut daripada alloy, awak tak cakap. Okay, tak apalah. Sekurang-kurangnya kat situ awak dah dapat 5 poin kan. 5 markah dah. Okay, last sekali. By choosing either P or Q, describe one experiment, compare the hardness of alloy and its pure metal. Okay, so kalau eksperimen yang melibatkan alloy, tak ada eksperimen lain. Ini sahaja dia punya eksperimen. Okay, ini sahaja untuk menguji kekerasan alloy. Ini je eksperimen dia. Okay, macam fizik. Fizik macam ni ke tak? Macam tu. Sama lah macam ni. Okay, so kita ada pemberat. Tukar warna lah. Kita ada pemberat. Okay, so kita ada steel ball. Okay, bola ni. Okay, lepas tu bola tu kita letak atas copper block ataupun letak atas alloy. Okay, copper block ni dia punya pure metal. Alloy ni yang copper dengan zinc ataupun copper dengan tin tadi tu lah. Okay, lepas tu pembaris. Kenapa kena ada pembaris? Sebab awak nak ukur ketinggian weight. Tinggi berat tu mesti sama. Kalau awak guna copper block ketinggian dia 50, alloy awak guna ketinggian dia 30. So dia tak jadi sama lah. Okay, so yang ni kita kena fixkan. Ketinggian weight tu kita kena fixkan. Okay, lepas tu bila kita jatuhkan ni, lepas tu pom, dia akan ada lekuk. So dalam apa? Dia akan lekuk. So kita ukurlah dia punya diameter lekuk tu. So teori dia kalau alloy dia punya lekuk tu kita panggil sebagai dent. Okay, diameter dent tu. Diameter lekuk tu kalau alloy dia lagi kecil lah dia punya lekuk tu berbanding dengan
metal biasa. Okay. Alright. Yang ni dia suruh lukis ke? Oh yes, include a label diagram. So awak kena lukis lah. Dan juga label, lukis dan label. Tabulation data, conclusion. Ui, banyak yang dia nak. Okay, tak apa. Okay, lepas tu procedure. This one. A steel ball is attached to the surface of copper. Letak dulu steel ball atas kita punya alloy dan juga apa? Copper block. Okay, lepas tu tape, solid tape kan dia. Lepas tu kita gantung pemberat. Okay, ketinggian ikut suka awak, 50 boleh, 100 boleh ikutlah. Berapa tinggi awak nak gantung berat tu. Lepas tu kita dropkan pemberat atas steel ball. Okay, lepas tu kita ukur diameter. Last kali kita repeat. Okay, 2 times. Okay, 2 times. Kenapa nak kena repeat? Sebab kita nak ambil average. Okay, kita ambil average. Okay, bukanlah masuk repeat tu maksudnya. Average. Masuk repeat tu, bukanlah contoh contoh. Okay, ni copper block. Bila ni ada bola. Bila awak jatuhkan pemberat, dia akan lekuk, betul tak? Dia akan lekuk jadi macam ni. Okay. Awak jangan bagi dia jatuh tempat yang sama. Awak nak repeat yang kali kedua, jangan bagi jatuh tempat yang sama. Kalau awak bagi jatuh tempat yang sama, boom, awak jatuhkan, so dia akan jadi lagi bengkok. Lagi lekuk. Lagi dalam. So macam mana awak nak diameter dia mesti bertambah. So awak ambil lah bahagian lain ataupun awak tukar copper block yang lain. Kalau copper block tu awak besar, awak bahagian sini, bahagian sini, bahagian sini. Kalau kecil, tukarlah copper block tu. Dalam. Okay. Terbalik. Terbalik kan? Boleh, tak masalah. Okay, yang tu maksud dia repeat 2 times at different places. Okay, different places, tempat yang berbeza. Okay, and then lepas tu tadi kita guna copper block. So sekarang kita nak uji alloy pula. Repeat balik tapi guna alloy pula. Okay, sama ada bronze ataupun PQ. Okay. Lepas tu tabulation data. Macam mana nak record data dia? Table lah. Table. Okay. Jenis bahan ataupun type of apa? Type of alloy tak boleh. Type of material lah, senang. Copper, bronze. Okay, lepas tu diameter 1, 2, 3 sebab awak repeat 3 kali, awak ambil 3 bacaan diameter. Lepas tu average. Okay, average. Okay, lepas tu awak tak payahlah nak ganti diameter, awak letak 10, 20, tak perlu, awak label je X, Y, Z, A, B, C, ikutlah. Okay, average diameter, sama ada awak nak tulis formula macam mana nak kira diameter ataupun awak tulis simbol terus. Simbol tu mewakili nilai dia lah. Okay, lepas tu last kali conclusion. Okay, alloy P, bronze, alloy Q is harder than copper. Coppery. Comel. Okay. Okay, yang ni sempat salin tak prosedur tadi? Tak apalah, nanti cikgu post skema ni dalam. Cikgu post skema ni dalam grup, jangan risau. Okay. Okay? Alright. Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? The end. Okay. Ye. Baik dah. Record. Tak putus. Dok, tadi suara siapa tu? Yang pukul-pukul. Kakak siapa tu? Okay, lupa. 30 siapa yang tak masuk ni? Oh, Iza tak ada. Tiga Kuala. Inko Kuala.